Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Jessica Ann Sinapan dari kumpulan yang bertajuk Pengaruh Konsep Kekeluargaan Cina dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ahli kumpulannya saya adalah Nur Anissa binti Safi, Jacinta anak perempuan Morgan Edison, Nur Najiha binti Nenga Dimon, Nur Hidayatul Aini binti Sutaraiman Zaimi, Anusha Vasudevan dan Nurul Hazira binti Abdul. Tamadun Cina merupakan salah satu tamadun yang tertua di muka bumi. Sifat keterbukaannya dalam berinteraksi dengan tamadun-tamadun lain, interaktif dan dinamik menyebabkan ianya menjadi lebih mampan walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain. Walaupun mengalami perubahan dalam proses perkembangan yang panjang, namun identitinya dikekalkan sebagai satu tamadun yang berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. Meskipun begitu, berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi, kebudayaan Neolitik iaitu zaman batu baru di Yongshua di Provinsi Shanxi menunjukkan kebudayaan Yongshua telah wujud pada milenium ke-5. Tapak tradisi kebudayaan Yongshua ini dijumpai di teres-teres berhampiran cawangan-cawangan Sungai Wei dan Huanghe iaitu The Yellow River. Kerana kawasan ini mempunyai tanah yang subur, lembap dan mudah untuk dikerjakan sebagai kawasan pertanian dan penempatan. Kegiatan awal bangsa Yongshua ialah pertanian, penternakan babi dan mengukir tembikar iaitu painted pot. Seterusnya, bijirin iaitu millet adalah makanan asasi atau ruji bangsa Yongshua. Perkembangan peradaban bangsa Yongshua di bahagian tengah dan utara China menelan masa kira-kira 6 milenium iaitu lebih kurang 5,000 tahun sebelum diambil alih oleh kebudayaan Longshan. Kebudayaan Longshan bermula sejak pertengahan kurun kedua dan zaman gangsa awal iaitu Bronze Age lewat milenium kedua atau pertama. Penemuan arkeologi menunjukkan peradaban ini terletak di lembah Sungai Yangtze. Terima kasih. Pemberita seterusnya akan membentangkan tentang topik budaya dan kelahiran tamadun Cina. Budaya dan kesenian masyarakat Cina. Masyarakat Cina menitik beratkan hubungan kekeluargaan dan juga keharmonian hidup dengan hukum alam. Mengikut ajaran Mencius, dikatakan bahawa manusia lahir dengan sifat-sifat yang baik dan perlu berinteraksi antara raja dan rakyat, ibu bapa dengan anak, adik-beradik dan kawan dengan kawan. Selain itu, kehidupan manusia juga dikawal oleh keseimbangan dan juga keharmonian alam menurut ajaran Tao Xiang. Bukan itu sahaja, masyarakat Cina juga mahir dalam bidang kesenian seperti kaligrafi, muzik, lukisan, ukiran dan seni bina serta seni taman. Semua ini dapat membuktikan bahawa tamadun Cina mempunyai tahap pencapaian seni budaya yang tinggi termasuk juga adat resam dan sopan santun. Seterusnya adalah kelahiran. Orang Cina mempercayakan bahawa jalan hidup seseorang bayi yang baru dilahir telah ditakdir oleh Tuhan. Ketua keluarga seperti datuk atau bapa akan memainkan peranan dengan memberi nama yang bertuah kepada bayi yang baru dilahir supaya bayi tersebut dapat hidup dengan baik. Apabila umur bayi sudah cukup sebulan dari masa dilahirkan, majlis kerajaan akan dilakukan dengan menghidangkan makanan bertuah seperti telur merah, kuih dan halia yang telah diawet. Bagi orang Cina pada zaman dahulu, majlis kerajaan hari jadi hanya akan disambut pada umur 50-an dan ke atas sahaja. Bagi seorang lelaki pula, majlis meraihkan hari jadi akan disambut pada umur 51, 61, 71, 81 dan 91. Manakala, golongan wanita pula akan disambut pada usia 50, 60, 70, 80 dan 90. Saya menyampaikan kepada pemberita seterusnya. Terima kasih Anusuya. Seterusnya kita teruskan dengan perkahwinan. Perkahwinan ni orang Cina dia memperkenalkan dan mengamalkan 6 upacara, iaitu pertama, mengatakan bahawa ibu bapa mempunyai hak dan berkuasa untuk menentukan sesebuah perkahwinan dan bentahan jika mereka tidak bersetuju. Orang muda juga tidak dibenarkan mencari pasangan atau bertemu atau bercinta sebelum berkahwin. Seterusnya, ibu bapa akan menentukan pasangan jodoh anak-anak mereka mengikut kesesuaian seperti dari segi tahun, bulan, hari dan juga masa kelahiran. Setelah itu diikuti dengan upacara yang keempat dan kelima, iaitu di mana pertunangan akan dibuat oleh ibu bapa sebelah pihak lelaki dengan menghadiahkan jade scepter, pengikat rambut, kuih dan sebagainya kepada pihak perempuan. Setelah selesai pertunangan, tarikh yang bertuah akan dipilih dan ditentukan sebagai hari perkahwinan. Upacara yang terakhir iaitu upacara yang keenam merupakan upacara yang terpenting, iaitu upacara perkahwinan dan penyempurnaan pada majlis perkahwinan tersebut. Sebelum hari perkahwinan dilangsungkan, keluarga yang terlibat akan bertukar-tukar hadiah. Pada hari perkahwinan pula, pasangan pengantin akan mengenakan pakaian tradisional berwarna merah dan pakaian perempuan akan ditutup mukanya dengan sehelai kain berwarna merah. Pasangan pengantin dikendaki berlutut di hadapan Tuhan, ibu bapa dan menghulurkan teh untuk diminum sebagai tanda penghormatan dan penerimaan pengantin perempuan sebagai isteri kepada pengantin lelaki tersebut. Barang kemas dan ampau juga mengandungi akan diberikan kepada pasangan pengantin perempuan sebagai doa bertuah. Pelbagai lauk dihidangkan ketika majlis perkahwinan berlangsung yang membawa maksud bahagia dan kreatif.
Kawan-kawan dijemput bersama-sama untuk meraihkan perkahwinan yang mulia tersebut. Pada masa kini, kebanyakan ritual dalam majlis perkahwinan tradisional masih diamalkan dan dikekalkan. Akan tetapi, mereka lebih mementingkan percintaan sebelum berkahwin dan membuat pertukaran cincin, iaitu cara barat, telah terserap sebagai satu upacara yang penting dalam perkahwinan berunsurkan modernisasi. Terima kasih Hidayah. Jadi untuk pengetahuan anda, kaum Cina mempunyai upacara kematian adat bersama mereka tersendiri. Kematian seseorang bermaksud kehidupan di dunia yang telah berakhir dan bermulanya kehidupan yang baru. Antara perkara yang akan dilakukan adalah mayat akan dibersihkan dengan air, dipakaikan pakaian tradisional ataupun pakaian tercantik serta akan disolek. Selain itu, mayat juga akan diletakkan menghala ke arah pintu dan diletakkan di dalam keranda kayu kerana ia membawa maksud kerelaan, iaitu kerelaan untuk meninggalkan dunia. Pemilihan tempat penguburan juga penting bagi menentukan baik buruk kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Ahli keluarga pula perlu memakai pakaian hitam dan biru, manakala pasangan dan anak-anak pula hanya memakai baju hitam. Upacara kematian ini biasanya dijalankan selama 49 hari mengikut kehendak sesebuah keluarga itu. Terdapat juga upacara yang membakar mayat yang diamalkan oleh orang Cina yang beragama Buddha. Tempat pemujaan untuk mengenang orang mati atau nenek moyang mereka pula biasanya disediakan rumah. Cara pemujaan adalah dengan membakar colok, menghidangkan makanan seperti buah untuk menyembah dan mengenang orang mati atau nenek moyang mereka. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang terbesar dan paling bertuah. Hari pertama dalam kalender Cina dipanggil Xian Nian, iaitu Tahun Baru, di mana asal-usulnya berkaitan dengan binatang ganjil, Nian pada masa purba. Binatang itu dikatakan membunuh manusia dan memakan binatang ternakan lain di kampung-kampung Cina. Setelah mengetahui Nian takut kepada bunyi bising, api dan barang-barang berwarna merah, manusia bangkit untuk menentangnya. Setelah Nian tercedera teruk dan hilang untuk selama-lamanya, orang Cina meraihkan kejayaan tersebut bagi menandakan permulaan kebahagiaan hidup. Seminggu sebelum Tahun Baru Cina, seluruh keluarga akan bersama-sama membersihkan rumah, membuat kuih Cina dan menghiaskan rumah dengan perhiasan perayaan termasuklah Nian Hua, iaitu lukisan Tahun Baru, Chunlian, puisi yang melambangkan bahagia dan bertuah. Pemujaan Dewa Dapur juga dilakukan pada hari ke-24 bulan 12 mengikut kalender Cina. Masakan lauk dan kuih Nian iaitu lekit dan manis dihidangkan yang bertujuan menyenangkan Dewa Dapur bagi memaklumkan segala yang baik kepada Maharaja Dewa mengenai perbuatan sebuah keluarga. Terima kasih Najia. Seterusnya, pandangan masyarakat terhadap kekeluargaan Cina berdasarkan politik. Sejak turun-temurun, masyarakat Cina diorganisasi dan dikuasai oleh golongan lelaki. Ini kerana mereka menganggap golongan lelaki mampu melakukan apa sahaja pekerjaan dan mampu menghasilkan pendapatan yang banyak berbanding golongan wanita. Kebanyakan golongan wanita yang sudah berkahwin akan meninggalkan keluarganya dan berpindah masuk ke rumah suaminya untuk menjaga kebajikan suami dan keluarga. Akan tetapi, wanita kini lebih maju ke hadapan berbanding golongan lelaki dan terdapat sesetengah kawasan yang diketuai oleh golongan wanita. Politik negara kini lebih aman dan harmoni jika dibandingkan dengan politik negara pada zaman dahulu, kerana golongan wanita juga mampu melakukan pekerjaan seperti golongan lelaki. Selanjutnya, ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tamadun Cina telah merintis kemajuan dalam bidang pertanian, tekstil dan industri lain seperti perlumbungan arang batu dan logam. China juga merupakan pembekal terbesar dan kini maju dalam bidang perniagaan sama ada di negeri China maupun negara Malaysia. Dengan melakukan kerjasama antara Malaysia dengan China dapat membuatkan negara Malaysia lebih maju. Dengan peningkatan ekonomi di negara mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Akhir kata, politik dalam pandangan masyarakat terhadap kekeluargaan China mencerminkan dan mengajar memperkasaan wanita manakala ekonomi menyedarkan untuk bagaimana menstabilkan negara kita dari segi taraf hidup dan kewangan. Seterusnya, Anissa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Nur Anissa Binti Syafi'i dalam tajuk sosial. Dalam bidang sosial, tamadun Cina telah menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan daripada interaksi dengan tamadun lain. Oleh itu, sebuah masyarakat yang diidamkan ialah masyarakat yang bermoral dan beretika, berkebudayaan, penyayang, bertoleransi dan bersifat terbuka serta bersifat bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama dan berasaskan institusi keluarga yang kukuh. Tamadun Cina memang bersifat terbuka dan bertolak ansur. Selain itu, sejak zaman purba, sistem etika berasaskan keluarga semata-mata dan ianya mengutamakan kebaikan hati serta keharmonian dalam hubungan antara sebarang entiti. Oleh sebab itu, ajaran Konfusianisme banyak memberi implikasi bagi pemumpukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika, liberal dan bebas dari segi agama dan budaya. Bagi pendidikan pula, ianya merupakan matlamat paling utama dalam tamadun Cina. Ini kerana untuk pembinaan sifat-sifat dalam diri seseorang itu. Oleh itu, dimensi inner being amat penting dalam konsep pendidikan Islam, Kristian, Hinduisme dan agama-agama yang lain. Namun, manusia tidak digalakkan untuk menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tanpa perubahan. Dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya. Cara transformasi berlaku secara berbeza dari satu tradisi ke satu tradisi yang lain. Namun, lain pula bagi agama Islam iaitu persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. Tetapi berbeza pula dengan ajaran Buddha dan beberapa ajaran Hindu iaitu transformasinya dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. Oleh itu, tamadun Cina telah membina peradaban awal manusia yang menunjukkan keunggulan dan kekayaan ketamadunan daripada pelbagai aspek termasuk politik, ekonomi, kepercayaan dan sosial yang unik. Terdapat beberapa ciri-ciri tamadun Cina yang masih diperhatikan oleh masyarakat Cina di Malaysia. Ada juga aspek yang diamalkan dalam tamadun Cina telah diubah suai mengikut kesesuaian kehidupan pada abad ke-21.
Pada pendapat saya dapat dipelajari bahawa masyarakat Cina sangat mementingkan hubungan dalam keluarga menurut hierarki sosial Cina. Pendidikan Cina amat mementingkan kebijaksanaan dan pembentukan akhlak. Oleh itu, kita sebagai pelajar perlu mengikuti contoh yang baik dari tamadun Cina juga yang mementingkan akhlak dan kebijaksanaan. Orang Cina juga percaya bahawa apabila berlaku kematian, kehidupan dunia telah berakhir dan bermulalah kehidupan di dunia bawah. Maka, pelbagai persiapan material disediakan oleh ahli keluarga agar si mati tidak menderita di dunia bawah. Perkara ini menunjukkan bahawa mereka juga percaya pada kehidupan selepas mati. Cuma, yang membezakannya adalah persiapan untuk menuju alam seterusnya. Akhir kata, perkahwinan tradisi kaum Cina ini terdapat banyak pantang larang dan benda yang mesti diikuti. Sebagai contoh, tema perkahwinan yang harus bertemakan warna merah atau emas kerana bangsa Cina mempunyai kepercayaan bahawa warna tersebut membawa tuah kepada mereka. Dalam zaman ini, perkahwinan kaum Cina sudah menjadi lebih mudah dan terdapat pengantin yang mudah tidak mengikuti majlis perkahwinan kaum Cina tetapi mengikuti upacara perkahwinan Kristian. Punca-punca perkahwinan kaum Cina tidak diikuti kerana banyak orang tidak tahu kepentingan untuk mengikuti upacara dan proses perkahwinan tersebut. Oleh itu, ibu bapa haruslah memberi pengajaran dan memberi tunjuk ajar kepada anak-anak mereka tentang bahawa kepentingan mengikuti tradisi kaum Cina itu penting. Akhir kata, orang Cina merupakan satu masyarakat yang bersifat etnosentrik iaitu sangat mengagungkan budaya dan warisannya. Mereka meletakkan adat resam dan tradisi yang diwarisi sebagai lebih penting dan mengatasi agama serta kepercayaan yang dianutnya. Setiap adat itu perlu dihormati daripada adat kelahiran, perkahwinan sehinggalah kepada kematian. Seterusnya dipersilakan Najihah. Kita dapat mengetahui bahawa perayaan Cina yang dilakukan pada masa kini adalah sangat meriah disebabkan pada masa dahulu mereka menganggap Nian masih wujud. Nian, mereka takut kepada Nian, tetapi pada zaman ini mereka menganggap Nian telah pergi buat selama-lamanya. Jadi masyarakat Cina kini meraihkan perayaan Cina dengan semeriah-meriahnya. Pengajaran atau nilai-nilai yang dapat kita kaitkan dalam kajian ini ialah tamadun Cina amat berpegang teguh tentang prinsip agama dan kebudayaan mereka. Bagi mereka, prinsip inilah yang dapat menjadikan tamadun Cina sebagai sebuah tamadun yang terkuat pada zaman dahulu. Hubungan kekeluargaan merupakan faktor yang amat dititikberatkan oleh masyarakat Cina dari zaman dahulu hingga ke hari ini. Dalam tamadun Cina, lebih memahamkan kita tentang apakah budaya hidup yang diamalkan oleh masyarakat tersebut dan bagaimanakah budaya tersebut berjaya melahirkan masyarakat Cina. Sebagaimana yang dilihat pada hari ini, bukan itu sahaja, budaya hidup yang menjadi amalan mereka dengan memberi penekanan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran Konfusianisme dan Taoisme akhirnya menjadikan mereka masyarakat yang dapat memberi sumbangan sama ada dalam aspek kesenian maupun sains dan teknologi.